A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Ustaz Syamuddin, Tuan Pengerusi Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Surau Darut Taqwa, seluruhnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi menjayakan kuliah ilmu kita, kuliah ilmu Taman Syurga, Taman-Taman Syurga, yang mana pada malam ini kita semua makin comel lah juga kan. Makin lama makin dahsyat kes ni kan. Semalam 1,200 seramban pula yang paling tinggi kan. Jadi ikut tuan-tuan, ikut. Sebab kita bukan apa, kita bimbang orang fitnah kan agama kita kan. Ya kita mainkan peranan kita. Ya orang ni mulut jahat ni kan. Jahat kan. Dia cakap dulu kluster tabligh kan. Dia kata kluster tabligh. Sekarang tak bersepah kluster. Kluster terbaru, kluster kaya kan. Seramban yang depek tu. Tempat lain tak ada. Rupanya bukit kaya kan. Tapi tak apalah, apa pun kita kena ambil inilah, ambil iktibar kan, ambil iktibar. Waktu berlakunya coronavirus ni, semua orang terasa, semua orang terkesan. Semua terkesan. Saya semalam ceramah di Ipoh pun, daripada pagi, petang, malam. Mereka pun risau kuliah-kuliah ilmu ni yang dah mula, dah banyak tertangguh kan. Jadi mana yang buat lah, mana yang dah booking lama tapi dia paling risau buat SOP lah. Tu sebab kalau saya ceramah di Melaka ke Johor ke Perak ke, dia orang tak berani naik banner. Kalau naik banner kan takut SOP tak boleh jaga. Jadi dia beritahu dalaman itu pun ramai juga. Kena cek betul-betul. Mana yang tak dapat, yang tak dah dia kira betul-betul dah masuk dalam surau tu dah penuh, dia suruh yang lain tu duduk kat luar. Kan adalah skrin layar ataupun dongar lah, nasib lah. Kan? Baik macam mana? Masa mula-mula kita diisytiharkan PKP dulu. Kerana PKP 2 hari lepas tu saya kena buat rakaman di Selangor. Buat rakaman kempen macam mana pakai hand sanitizer, macam mana cara nak bawa sin, macam mana cara nak buat batuk, saya dengan Ustaz Amin Idris. Itu kejut masa tu. Sebab apa, keluar tak pernah tengok keadaan macam tu. Tuan-tuan tak tahu keluar kat highway tu macam mana masa tu. Tak ada kereta, tak pernah jadi tu kan. Sampai pergi ke Shah Alam, siapa yang keluar dah tahu lah. Lepas tu daun-daun koreng banyak, macam highway tu lama tak bersapu lah. Macam tu keadaannya. Rasa risau, rasa nak balik rumah dah, menyosah pula terima job ni, macam tu lah. Dia ada surat lah kan, nak tunjuk ke polis kan, Roblox kan. Tapi itulah dia keadaan dia. Tuhan uji sikit kat kita. Semua kono, tak kira siapa, Melayu, India, Cina, tak kira lah. Dia kaya, miskin, tak kira dia pegawai, tak pegawai, tak kira dia ustaz, tak ustaz, semua kono. Semua kono kan. Sampai ke Amerika Syarikat lah, senyap tapik dia nak ngacau orang lah, sebab dengan sibuk negara dia kan, dia paling tinggi dalam dunia. Ambil kau ubek kan. Tapi kesian lah kan, tak pernah jadi kan. Satu dunia konon dengan dia pun. Kita tengok di Indon lagi pula 5 ke 7 ribu kes baru sehari. Di Arab Saudi pun 3,000 lebih kes baru sehari. Kita semalam 1,000 lah, kita pun dah masuk tu dah tu. Kita dah mula risau. Hari ni turun balik. Rupanya kluster paling tinggi kluster penjara tu kan. Penjara tu paling tinggi. Kesian banduan tu tak boleh pergi mana-mana. Macam tu lah. Dia memang tak boleh pergi mana pun kan. Tapi kesian lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni adalah tajuk yang paling susah sekali. Tajuk ceramah kita tajuk paling susah sebab dia tajuk bebas. Itu susah betul. Merayau tajuk tu kan. Jadi kita ambil lah mana yang sampai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman semua, kita ni berada dalam dunia yang sementara. Dunia yang sementara, bila berlaku PKP hari itu pun Allah dah buka sebenarnya. Kita dah fikir dah, apa benda orang ada rumah besar, kereta besar, tapi tak ada nilai dia. Kan tak ada nilai masa tu.
Nilaian dia masa tu bakalan makanan. Nilaian dia masa tu, omeh yang dia pakai kat tangan tu tak bermakna nak dibandingkan dengan emas kat muka tu. Masa tu pelitup muka mahal, masa tu nak cari payah masa mula-mula tu. Alhamdulillah hari ni dah kawal RM1 satu. Siap isi minyak kat Petronas dapat free 3. Kan? Betul. Jadi mana kata hidup ni berubah normal. Saya kalau hari tu sibuk ceramah satu Malaysia, tiba-tiba ceramah satu rumah. Kan, kojap-kojap topi bilik air, kojap topi dapur. Dia bukan masalah lawa tak lawa, angle tu kat situ je line clear. Dah lah si Kamat sorry botol internet si Kamat ni. Kan? Jadi sudah pergilah carilah tempat-tempat lain. Itu sampai kat tengah bandar Seremban pun pernah buat. Kan, janji lain clear. Buatlah mana-mana pun. Dan alhamdulillah hikmah ni baru tahu macam mana cara pasang tiang kamera ni. Baru tahu macam mana buat live sendiri macam mana. Baru tahu dah sekali itu ceramah untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya. Saya ceramah 2 jam. Dah hujung tu baru perasan rupanya kamera tak on. Gila betul 2 jam bercakap. Ponik lah kan. Orang kat Putrajaya pula tak mula-mula ni kan. Lepas tu pukul 2 petang tu ulang balik semula tajuk yang sama. Dah lunyai dah. Assalamualaikum. Dah lain dah kan. Dah ponik. Pagi tu dah habis pagi dah. Tu macam-macam hikmah. Jadi Allah dah buka dah mata kita seluas-luasnya. Alangkah ruginya. Alangkah teruknya kita kalau kita masih lagi tak boleh berfikir betapa hebatnya Allah Ta'ala ni bila dia bagi ujian kat semua. Orang dulu-dulu kalau berlaku PKP ni ramai yang cakap lah. Menurut kajian, kalau orang dulu dapatlah kono PKP ni darurat tak ada hal dah biasa. Kan dia buka kopuk tu mana peti-peti ais dulu. Buka kopuk tu ambil padi tu tapi dapat bawah kau masak bawah kejap lagi dia bawa lauk. Pergi dia ngocar dapat ikan 2-3 ekor dah masak macam tu lah. Orang hari ni rumah besar, kereta besar, tak ada kebantuan untuk kami yang dia cakap tu. Dengan tahap duit ada apa semua kan dia tanya bantuan tak ada ke tak ada. Masa tu tak kira lah siapa, Samsul debat tak Samsul debat. Kau siapa lantak kau lah ke pegawai tak pegawai. Sampai ke zimat tu beratur kan. Nak lomeh pula tu dalam beratur pakai mask ni lain macam. Nak tumbang kan so. Masuk dalam barang habis. Satu hal kat tu kan. Itu yang saya beli barang saya pergi cari kat Giant Senawang. Bila blok polis tanya saya beli sana tuan tak senang kata. Situ tak berobot kan. Takut kan beratur sepanjang-panjang kan. Itulah dia ujian Tuhan bagi. Jadi rugilah kita kalau kita tak berfikir. Dunia ni sementara, malahan dunia yang kita kumpul banyak-banyak ni, dunia ni yang kita kumpul banyak-banyak, kumpul harta, kau kumpul duit, kumpul apa, semua untuk kita tinggalkan. Mana ada kita bawa? Tak ada. Kan? Kita akan pulang nanti dengan tangan kosong. Tu sebab saya selalu membawa kisah macam mana pendatang ni datang ke negara kita kan. Terutamanya yang sahabat-sahabat kita yang Abang Ila tu, Bangladesh. Kan? Yang Bangladesh tu kan. Dia makan sikit nasi putih kuah kari tu lauk makanan tak ada letak Nasib lah kalau duduk letak sayur tu kiana biasa tak ada, kuah kari. Sebab apa? Duit dia banyak tak ada, dia simpan. Tak ada dia heboh dah. Baju kuning, seluar biru, kasut hijau, tak ada dia peduli dah. Dia berjalan pimpin pegang tangan minta jalan sesama jantan, apa dia peduli. Kan? Tapi dia tahu Malaysia bukan tempat tinggal dia. Jadi orang kutuk lah dia. Tak ada kisah dah. Tak luar pun dia tahu. Tapi bila dia balik ke Bangladesh semua dah ada. Lepas 5-6 tahun dia dah tak ada kau balik semua dah ada. Semua duit dikirim balik Indon. Yang balik Indon, yang balik Bangla. Semua orang luar negara yang datang ke negara kita tu tu yang jadi kluster tinggi tu. Kan? Jadi dia gambar, dia cakap sampaikan ada satu orang Indon tu dia cakap di Malaysia ni meniaga selipar pun laku tu. Goreng selipar pun laku tu. Kan? Cakap orang kita je kan, orang kita yang payah kan. Orang kita ni pula kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi macam tu. Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tu kalau boleh lah. Bila bekerja kan pejabat bergaduh sama sendiri ni. Aku nak naik pangkat, berobot sanggup jatuhkan kawan lain, buruk kawan lain. Bila dah naik pangkat, kenapalah banyak kerja? Itu masalah tu. Dia yang nak naik pangkat, bila nak naik pangkat marah pula kerja banyak. Macam mana pula tu? Lagi tinggi pangkat, lagi banyak lah kerja. Patut macam tu. Kan? Dia boleh arahkan orang lain, tapi kerja dia banyak tak? Tetap banyak. Macam tu je. Kan? Itu dia. Jadi makna kata, macam mana pun lah kita. Semua ni sementara. Suami, isteri sementara. Tu dunia tu.
Suami isteri semua tahu. Isteri aku pandai masak. Sampai masa tercakik ke apa, kau samput mati, hilang yang pandai masak. Suami I, you tahu suami I, dekat Sri Punai ni tahu. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Ayat kan. Suami bagi 2,000 sebulan, berlagak tu. Besok tercakik sudu mati. Tercakik sudu, tengah makan suap di tongking kat bini. Abang rap tertalan sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Habis. Cakap apa? Kan? Yang keduanya apa? Rumah besar. Ingat tak dulu? Kek Pulai ni. Ui, rumah ni cantik. Rumah ni cantik. Hari ni orang tak heran pun. Tiba-tiba pula kan. Ada banyak pula rumah besar. Tiba-tiba ada SIGC. Macam tu kan. Tiba-tiba pula rumah tu. Dah orang tak heran. Kejap rumah. Kereta baru bawa parking. Sekejap Sekejap. Alah, lepas 2 minggu dah tak peduli dah kereta tu. Motor lagi lah. Dah lah 2 hari kilat. Tapi tak ada orang tanya lah. Tak ada. Tak ada benda yang nak kita banggakan. Semua habis. Kan? Pangkat kedudukan. Hui, dia pangkat tinggi weh kat pejabat tu. Sampai masuk bersandar kat dinding. Pencen yang dah. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang tu. Saya pun dah dekat pesara. Bila pergi ceramah kat luar, tunjuk kat hotel tu, dapat 10%. Kan? Ya, dapat kat pencen muda. Jadilah. Kan? Jadi mana kata Allah bagi semua sementara. Nak kata apa, jawatan yang kita duduk sekarang, kan, kita jadi cikgu ke, kita jadi pegawai ke, jadi pembantu takbir ke, tak kisahlah, letak je jawatan, buka iklan kosong, berduyun-duyun datang minta. Malahan yang minta tu punya tarasak macam-macam surat iringan sampai. Surat menteri besar sokongan, surat wakil rakyat sokongan, ada surat istana pun ada. Ada macam-macam, punya nak berkojo kan. Nak tunjukkan jawatan tu bukan kita punya. Jadi ketua kampung, sampai masuk orang lain nak jadi ketua kampung. Jadi ketua lorong, kono pula dia tu tak semanggah tukar ketua lorong. Dah bergaduh lorong dengan lorong. Contohlah, kau ada ketua lorong. Saya bagi jawatan yang paling rendah gitu kan. Macam-macam lah. Iya, dalam yang risaulah tuan-tuan, setiap karya tu ada wakil masuk air tu besok. Kan ada yang tak puas hati dengan orang. Tu semua tak boleh. Semua orang tak betul. Dia yang betul. Dalam grup WhatsApp tu dia yang pandai. Orang lain semua tak pandai. Kan? Tu sebab kadang saya baca macam perangai kan. Itu dalam grup WhatsApp tu banyak baca. Baca kan kadang tu. Kongsi benda-benda baik. Kongsi benda-benda baik tu. Jangan kongsi benda yang baik-baik ni jangan. Kan? Jadi kita sepatutnya tak sabar dah nak balik akhirat, tak lama ni nak sampai akhirat. So sebab kita tengok kan ada sahabat hamba Allah yang boleh sedekah kan, sumbangan dekat masjid kan 1 juta. Macam mana pun kita tengok hebat, macam mana pun manusia ni satu dia tak boleh lawan Nabi. Nabi paling hebat lah. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Nampak orang tu dia tolong makcik tu melintas jalan, baik tu berat tu jangan risau. Nabi lagi baik. Nabi baik dengan makcik yang mengutuk dia setiap hari, tak ada siapa boleh lawan tu dah. Kan? Nabi kena kutuk setiap hari dan Nabi suapkan orang tua tu makan. Bayangkan. Cuba kalau kita, orang tu kutuk tu setiap hari, kita suap orang tua tu makan. Bagaimanakah kaedah suapan kita? Agak-agak. Macam tu soalan yang paling tepat nak tanya. Agak diradak sudah ambil mampu lagi kan. Mampu lagi makak kan. Tak, Nabi tak macam tu. Kan Saidina Abu Bakar cuba suap macam mana? Cuba paling lembut suap letak setelah Nabi tak ada. Dia cuba suap. Orang tua tu luah balik. Mana dia orang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Saidina Abu Bakar. Orang macam mana? Aku dah suap lembut. Nabi lembut lagi. Dengan tahap orang tu makin hamba Nabi setiap hari. Jadi tak ada siapa lawan Nabi dah. Jadi saya berkata, kau tahu tak, orang yang suapkan kau selama ni telah pun wafat meninggal dunia. Dia itulah Rasulullah SAW. Menangis pula orang tua yang buta ni. Lalu dia mengucap masuk Islam. Kasih sayang Nabi hebat. Tu belum cerita boleh buat sedekah. Masjid Bandar Baru Senayan, orang tu boleh bagi 100 juta. Handawi. Mana nak lawan orang tu? Tak boleh lawan Nabi. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa. Boleh lawan tak? Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa. Orang yang bagi 1 juta tu dalam bank kan berjuta-juta ni tau. Kan? Iya. Kan? Kita lah sedekah. Ada tak? Saya dah sedekah habis dah. Saya rumah pun tak ada dah ni Ustaz. Cakap dengan Imam. Macam mana ni Imam? Ada tak macam tu? Takkan ada lah. Percayalah. Bukan cakap orang termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lah. Betul tak? Kita bagi tak sampai tahap menyusahkan orang, maka memang kita takkan lawan Nabi lah. Kan?
Itu sebabnya Nabi ni contoh ikutan terbaik. Ini musimnya dah sampai. Musimnya dah sampai, musim maulud. Kan? Mulutlah kambing-kambing tu comel, kan? Comel kambing tu. Maulud, tak apa PKP kurang makan. SOP tak ada makan. Tak ada makan pun baik bungkus tu. Ya kau dah comel kambing tu balik. Tadi ingat dah logo dah. Kan? Malam tadi saya ceramah dekat Manjoy, dekat dengan Pondok Ustaz Kazim tu lah. Dahsyat waktu orang tu datang offer dia sedekah dekat masjid tu untuk jamuan tu. Dia goreng kuih tiaw situ. Jemaah beratur ambil makanan. Macam tu lah, ikut SOP lah. Umat sadap. Tang mantan darah tak dapat SOP. Sah sadap. Bertambah-tambah baru rabut makan tadi. Memang sadap. Jadi kita boleh tanyalah kepada Pasar Malam Sikamat ni, bila dia nak sponsor makan kat sini. Tanyalah macam tu. Goreng menyalo-nyalo api malam tadi. Sadap betul. Teragak awak cakap penceramah kena kontrol sikit. Tambah lagi. Tak apa, saya makan tak banyak. Dah mati garam ni. Garam. Ingat kau ada yang hulur makan kan? Kalau hulur memang saya suap je. Kan? Tapi itulah kan. Jadi makna kata kita ni kena fikir. Kena fikir dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Kita kuat sangat fikir pasal dunia, kita ingat dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Akhirat juga adalah kampung yang kekal abadi. Itu dia. Kan? Dalam surah Al-Imran ayat 106 disebutkan dalam surah ayat 106, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang-orang yang menjadi putih berseri dan ada muka orang-orang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Maknanya ditujukan pada orang yang sadar. Mana daripada ayat ini menyatakan suasana ketika di padang mahsyar ada yang muka hitam, ada yang muka putih berseri-seri. Mereka berwajah putih adalah ahli sunnah wal jamaah, iaitu orang yang terus nak mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Ada orang dah sampai tahap ini pun masih lagi jobo tuan. Masih lagi action. Dia kata kan, sampai kan dia boleh cakap, kalau nak tutup kelab malam, tutup lu pusat tahfiz. Yang bercakap tu orang Melayu yang lahir salah bulan. Kan? Aduh. Berjobol gitu, action. Buat tu. Jadi dia kata, mana tak ada jadi apa-apa pun. Okey je. Yang seorang tu pula. Ingat tak yang seorang tu? Yang dekat KLIA pakai jantan sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Kan? Dia cakap tak ada apa-apa pun, okey je. Kata kan. Sekarang jadi PKP masih tak sadar lagi. Dah jadi coronavirus sampai kan. Nak cakap apa? Jangan cakap tak ada apa-apa. Jangan cakap tak ada apa-apa. Dah terlampau banyak nah. Kerosakan orang cabar-cabar. Tanda-tanda dah banyak, buang bayi. Yang jantan sibuk nak jadi perempuan, yang perempuan sibuk nak jadi jantan. Kok dah senapang lah kan. Kenapa nak dia buang senapang tu? Kan? Yang faham, tak faham sudah kan. Kan? Dia memang tak ada dah. Dia kadang dia dicabar. Banyak ada tanda. Bagaimana seorang ibu menjadi hamba kepada anaknya? Banyak. Saya baru je 2 minggu lepas saya penggambaran dengan TV Hijrah bersempena dengan Hari Warga Emas. Minggu lepas ke 3 minggu lepas. Buat dekat Kanjang. Satu pusat jagaan orang tua swasta. Kan? Yang seorang tu memang kita selama ni dengar dalam drama je, tak tahu pula benda tu betul. Jadi minta tolong mak, suami nak berniaga, modal tak ada, nak cagarkan rumah tu, tukar nama, tukar je nama anak tu, langsung dia dengan menantu tu halau dia keluar, duduk mak tu berlaku. Yang seorang mak sekejap je mak, seminggu je lu nak pergi luar negara ni, nanti lepas seminggu lu ambil, lepas seminggu tak ambil, lepas 2 minggu tak ambil, sudah sebulan tak ambil, nak telefon dia, rupanya nama dengan alamat nombor telefon semua tipu. Ada? Yang seorang yang paling memeranjatkan, seorang lelaki keluar daripada bilik air, naik wheelchair ni keluar, Assalamualaikum, macam sehat, kata aku, muka bersih, mula ambil wuduk. Dia dah masuk dekat asaf dia, bawa wheelchair masuk kat asaf tu, dekat surau dekat mau gemas tu. Penjaga tu cakap apa? Ustaz tahu tak Ustaz? Yang tu siapa tahu? Bekas imam besar kat satu daerah di Melaka. Saya tak teramak tanya apa sebabnya. Tapi itulah hakikat hari ni. Tanda-tanda dah banyak, terlalu banyak. Kan? Orang yang melakukan kerosakan makin banyak. Kan? Orang yang tak amanah dalam tu kan banyak, semua banyak. Dia tak payah nak sebenarnya, memang dah terlalu banyak dan kita tahu tu tanda-tanda akhirat dah roket. Bayangkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak Nabi ditemani oleh Jibril? Ingat tak Jibril kata apa?
yang ketika ternampak terserempak dengan seorang perempuan tua yang bongkok tiga. Apa Jibril kata? Wahai Muhammad, nampak tak tu? Itulah dia dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua. Zaman kita lebih lagi. Lebih lagi, tuan. Kan? Macam-macam dah tanda Allah Ta'ala bagi kita. Kalau kita tak sadar, tak tahulah. Mereka berwajah putih adalah sunnah wal jamaah yang masih lagi berpegang pada Quran dan sunnah. Tetapi yang berwajah hitam, Ibnu Abbas menyatakan itu adalah ahli bid'ah dan orang yang membibitkan perpecahan umat Islam. Manakala Al-Hasan Al-Basri pula menyatakan itulah golongan munafik. Dia sebut dia Islam tapi dia nipu dia. Kan? Nampak gaya macam Islam tapi dia punya pegangan dia punya pelaksanaan cara hidup dia tak sama. Maka berpegang teguhlah dengan jemaah Islam yang mana di dalamnya tersemat Al-Quran dan sunnah. Kan? Janganlah membabitkan diri dengan golongan yang berbahaya, golongan yang menyebabkan berpecahnya kesatuan Islam kita. Cukup-cukuplah gaduh-gaduh. Dah lah tu, kan? Dah lah tu. Pening kepala. Cubalah elok-elok, kan? Hari tu dah tahu dah pening kepala macam mana, kan? Pening kepala. Jadi cukup-cukuplah. Jadi kita mungkin tidak syirik pada Allah, mungkin kita tidak meninggalkan salat, mungkin kita tidak berzina atau minum arak, mungkin kita tidak makan harta haram dan tak makan riba, dan tak pula derhaka pada orang tua. Mungkin kita tak buat semua itu, tetapi ada satu masalah masyarakat hari ini yang paling besar penyakit hati adalah tak boleh terlepih daripada satu perkataan yang selalu ada dalam hati kita, iaitu buruk sangka. Itu semua orang ada, mesti ada. Kan? Ini lambek ni tontu-tontu ni, nampak ayat ni. Kau tengoklah tu, ada ayat ni. Kau tengok tu, tengok kereta besar, tah mana dicuri duit pun tak tahu, nampak ayat ni. Macam tak boleh pula orang tu pakai kereta besar. Selama dia naik motor buruk, sekali pakai kereta besar, kau tengok taman dia dicuri duit. Dia tak tahu kawan tu memang dah lama ada duit tapi malas nak beli. Dah anak-anak pujuk baru beli. Kan? Dah kau tengok. Kan? Besar salah, kecil salah, kan? Aduh, je pun dah. Kita terlalu cepat menilai orang daripada kacamata yang negatif, mula bersangka-sangka, merasa ilmu kita yang paling besar, ini semua orang salah. Maka sekarang ini zaman yang mana kita boleh dapat melihat orang lain secara meluas. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada WhatsApp, kita ada macam-macam aplikasi, kita boleh tengok macam-macam. Saya cakap satu benda ya. Kalau kita tengok dekat dalam Facebook, kita tengok dalam Twitter, kita tengok dekat dalam, kesian. Sebab apa? Nabi ajar kita tentang adab, akhlak, kan? Adab. Nabi ajar kita tentang akhlak yang baik, tapi kita tak ikut. Nabi punya jaga akhlak tu, kan? Itulah istilahnya yang nak cakap khuluqul azim, akhlak yang teragung Nabi kita. Tak ada lawan ada. Nabi tengah duduk, sahabat yang seorang duduk himpit kaki Nabi. Tapi tengah seronok bercerita, Nabi tak nak tahu dia. Nabi biar dia bercerita, dia tengah sadap cerita. Kalau kita, kau cerita-cerita kan, kau himpit kaki dia, ni pahal kalau kita kan. Kalau kita, tapi Nabi tak. Nabi biar ya. Nabi punyalah jaga adab dengan sahabat, dan sahabat tengah sadap bercerita, nampak. Pernah sekali Nabi nak semayang. Kemudian semua dah ambil wuduk, tiba-tiba terbau kontut. Siapa pula yang melepih ni? Ada sahabat tanya macam tu. Kan, siapa? Kita tunggu. Siapa yang bangun ambil wuduk kan, dia lah tu. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi cakap, siapa-siapa yang nak makan kambing dengan aku lepas isyak nanti, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Jadi tak tahu siapa. Tengok Nabi, nampak? Nabi kan, dari segi tu. Nabi jaga. Nampak? Kita, tak ada lah. Kadang-kadang lemah lapih lagi depan muka orang tu ada. Wah, hajar tu ada. Tapi ada orang tu memang dia ada sakit, urat kontut dia tak boleh kawal ada. Kan, pada tergabu sepanjang jalan naik kereta bunyi pap bau bakal tutak betul. La ilaha capek kan, tapi memang ada. Tapi makna kata adab Nabi ajar. Tu sebabnya surau ni saya suka tu, sebab bab adab tu. Tengok surau nampak lidang air, nampak siap alih tu. Walaupun tak konon judu itu cawan dengan piring kan, tapi nak nunjuk adab tu. Iya, betul. Kalau kita bagi orang tua dulu kan, jemput minum, dia ambil terima kasih banyak, kan? Orang dulu kalau bagi macam ni, kepantangan lah tu. Betul? Cuba bagi macam ni, dia baik, pancah kan? Macam miskin benar. Contoh ayah tu. Wahal memang miskin pun. Cuma maksudnya macam miskin benar tu, maksudnya miskin adab.
Biar nampak cawan punya lawa, piring berbunga, air kosong. Contoh lah kan. Tapi adab punya pasal. Kan. Ni bukan sini apa-apa dah. Kita tak ada dah. Betul-betul. Ni okey. Kan. Makna kata bab adab tu cukup jaga. Nampak? Nabi dah ajar apa pasal adab ni. Nabi sebut apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Rupanya itu je penyelesaian untuk penyakit BBNU ni. Budak baru nak up BBNU. Budak hari ni hormat orang tua, tidak merampit, main tipun tak habis-habis, bergaduh dengan mak sebab tak dapat password telefon, bergaduh dengan mak sebab tak tahu password wifi baru, tak tahu, marah, bongih. Sebab adab. Nampak macam simple aja kan, tapi tu mustahak. Nampak orang tua menunduk, tumpang lalu, dia dah lah menunduk, minta izin lah. Pakcik tumpang lalu depan ni, lalu. Orang tua dulu. Lalu belakang pun nak minta izin. Pakcik saya lalu belakang, jangan lalu depan. Sebab dia ada membolong. Tak apa ada belakang dia pun tak tahu. Jadi lalu depan, tak ada. Orang tu dulu dia percaya lalu belakang dia habis ilmu dia. Kan orang dulu lalu depan kan. Macam-macam lah. Adab. Bercakap macam mana? Orang lain bercakap, kita senyap. Dengar habis, baru kita cakap. Perlu kita cakap, baru kita cakap. Macam tu adab. Kan? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didikkanlah dengan adab anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Yang pertamanya Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut. Sebutlah nama Nabi selalu. Macam kita suka macam suka kek orang tu kan, penyanyi tu kan dia suka kek orang, dia baik lagu. Zai. Suka kek Zai. Suzana. Suka kek Suzana. Oh, Fatimah. Suka Fatimah. Siti Haida. Fiona. Zalika. Kan. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu. Semua lagu ada. Mana ada lagu Hishamuddin? Tak ada. Tak laku lagu tu. Lagu Samsul Debat pun tak ada. Sama tak ada. Tak ada. Tapi untuk Nabi kita ada. Untuk Nabi kita ada. Kita selawatlah banyak-banyak. Sebab Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Bagaimana malaikat tu, kepala dia di bawah arasy Allah, kaki sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Ya Allah, besar tak cukup besar lagi. Itu adalah dikatakan malaikat yang paling kecil sekali. Itu baru malaikat Jibril, belum malaikat-malaikat lain, belum malaikat maut, belum malaikat lain, lagi besar malaikat-malaikat lain. Tapi itu dah besar lah tu. Dan setiap kali dalam kitab Mukasyafatul Qulub penenang jiwa dan Imam Al-Ghazali menyebut, setiap kali satu umat Muhammad berselawat, malaikat yang saiz tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia naik aja, dia akan kibaskan sayapnya, maka tertitislah titisan nur tu daripada kolam tadi, daripada lautan nur tadi, tertitis satu titisan pada bulu-bulu yang banyak tadi. Setiap titisan itulah, banyaklah, setiap titisan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat dengan tahap sekali selawat. Tu sebab kalau orang yang tak selawat tu dianggap sebagai kodokut. Bukan kodokut, bapak kodokut kan? Atau istilah kodokut campur komut. Bapak Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu fala musalli alaih. Orang paling kodokut bila sebut nama aku dia tak selawat. Selawatlah banyak-banyak.
Tu yang pertama. Yang kedua, tanda sayang Nabi adalah dengan menghidupkan apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang sonang-sonang. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam. Jawab salam wajib, bagi salam sunat. Malahan sahabat-sahabat berabot-rabot dengan Nabi nak bagi salam. Biasa dalam kebanyakan keadaan Nabi bagi salam dulu. Dan lagi tua daripada kau tak nampak, kau bagi salam. Dia marah budak tu suruh bagi salam. Tak kira tua, tak kira apa. Kita bagi salam, kita dapat pahala sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa. Assalamualaikum, khabar semua? Macam tu kan. Salam pakcik, pakcik sihat? Budak tu lah jawab. Hormat lagi budak tu, kek orang tua tu. Bagus tu pakcik ni. Dia jumpa kita, dia bagi salam je. Mak bagi salam je. Ini koyok naik muka, naik motor muka tuan-tuan dia. Pandang tempat lain. Apa lah salah kan? Tu jungkang depan tu dia pandang tepi. Padan muka kau. Melagak-belagak apa? Kan? Ya bagi salam. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi rumah orang, bagi salam 3 kali. 3 kali orang tu tak jawab, balik. Itu je. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku tahulah kau ada kat dalam. Dia nampak ayat dia. Walaupun nampak ada selipar, kita tak layak kau cik hati. Itu tajuk lain lah. Itu tajuk kejiranan. Tak sampai lagi ni. Maknanya memang kena panggil lagi. Macam tu lah. Jadi mana bagi salam. Ada tu Nabi ajar tu. Bagi salam kalau pergi masjidan tu, jangan menghadap pintu depan-depan tu. Kau tepi sikit. Jadi bila kita bagi salam 3 kali, kalau dia buka pintu, aku jap. Dia pun komeh dulu mana yang patut. Kalau tidak jatuh maruah jiran tu. Tu hak tuan rumah. Yang kedua, senyum. Senyum pun sunnah Nabi. Nabi kena rentap kain najran tu. Bertanda kain najran ni bonangnya kasar. Bertanda Nabi tak sangka pahal kau ni baik tu. Tak ada. Orang Badui tu tarik. Nabi senyum, Nabi siap bagi kain. Ambil lah Nabi tu. Macam tu. Mak senyum ya. Pandang suami senyum pahala. Dahlah pahala sunnah, pandang suami pula senyum. Kan? Pandang muka mak ayah, dia ampek muka, yang pandang pek pahala. Pertama muka mak ayah pahala. Kedua pandang suami pahala, pandang isteri pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Kau dah faham. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang dapat pahala, petang lagi pandang dan baca. Lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat, lagi besar pahala. Semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Jangan tak tahu. Cara buat reti canai pun ada dalam Quran. Ingat tak saya beritahu dah dulu? Cara buat, cara ikat tudung, cara nak apa, cara nak menjahit, semua ada dalam Quran. Cara nak buat roti puri, ada dalam Quran. Ada? Cara apa? Cara nak servis kereta pun ada dalam Quran. Sudah. Mana dapat ayat tu? Rupanya dalam surah An-Nahl ayat 43, fasalu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Tu ayat dia. Tanyalah nak buat roti puri, tanyalah yang pandai buat roti tu. Macam itulah. Kan? Puas patutlah cari tak jumpa tu ayat apa. Kan? Jadi senyum. Kemudian syukur. Nabi pernah pada satu malam Nabi masuk dalam selimut. Nak azan dulu kau? Ya. Nabi masuk dalam selimut dengan Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, bolehkah kau izinkan aku untuk solat barang seketika? Dia kata tu. Bukan Nabi takut bini, tak. Tapi ayat tu, bolehkah aku tu, ayat macam orang kata bersastra lah sikit dengan isteri tu. Ayat power lah. Wahai isteriku, bolehkah kau izinkan aku bersalat barang seketika? Macam tu. Macam kita lah. Boleh abang pergi kerja dulu ya? Okey bang, elok-elok. Macam tu. Bukan kata takut dengan bini tu. Bini menakutkan, tu kita. Tu kita lah. Tapi Nabi tak. Nabi memang nak pergi semayang. Kemudian apa kata Aisyah? Aisyah kata, tidaklah aku lebih gembira kalau kau berada dengan aku ni di dalam selimut ini. Tetapi pergilah kau, wahai Rasulullah. Macam tu. Lepas tu bila dia dengar Nabi pergi semayang, tu dengar bunyi macam bunyi air mengelongak. Apa hal lah? Rupa Nabi ambil wuduk menangis. Nabi salat pun Nabi menangis. Nabi sujud Nabi menangis. Sampailah Nabi bersalam, Nabi doa menangis. Kemudian Aisyah tanya Rasulullah, kenapalah kau menangis? Tahu benar. Bukankah engkau ini maksum, tak ada dosa?
Allah Ta'ala jadikan ni tak ada dosa. Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis kerana syukurku ke atas anugerah Allah ini? Pak, tak ada dosa pun menangis. Kita yang berlambak dosa ni senyum ya doa. Nah macam tu kan. Macam tu lah kan. Macam tu. Kan. Lepas tu marah pula tu kalau imam baca doa panjang marah, zikir panjang marah kan. Dia tu dia nak Allah Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dah doa macam tu. Copek doa, dia nak macam tu. Kan? Tapi tak. Tu saya bangga saya bila saya cerita dekat negeri-negeri lain, kau orang dengan zikir kan tak boleh lawan ni 9 cakap. Kau kena belajar dengan ni 9. Zikir main panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa cakap tu. Kan dulu arwah Syekh Murtada dulu cakap barulah berbaloi lah udang galah kat dapur tu. Kan ini masak beria kan. Masak beria. Hilang ponek pun tak lagi. Dah habis ni minta darah dah. Malam tu. Zikir berapa panjang kan. Seremban ni insya-Allah semua panjang-panjang. Tak ada pendek tu. Semua laju. Laju dan panjang. Dah hilang lutut. Nah, tu tu. Iya. Dah habis dah lah zikir panjang sampai afdalul zikri fa namu annahu la ilaha illallah. Semua dah senyum dah sampai dah kat situ. Rupa imam tu dibalun 1000 kali. 1000 kali la illallah la illallah. So, yang song la illallah. So, makna dah ponek seorang tu. Ponek tu. Ada ponek dah tu seorang tu. Ya kan? Ya, tapi itulah. Betul sebab apa? Kalau tak sebab kita buat kenduri tahlil tu belum tentu lagi buat kat rumah sendiri. Belum tahu lagi. Kan? Jadi tak apa buatlah mana yang boleh ikutlah mana nak tolalap tu nak baik macam mana. Syahid nama tu. Bukan senang tuan-tuan. Dia orang lain nak tidur kena ada bantal, kena ada aircon, dia duduk tongak tu boleh tidur leno. Berkaruh tuan. La ilaha illallah, punya dahsyat kan? Tu rezeki Tuhan bagi kat dia tu. Bukan semua orang dapat nikmat macam tu kan? Jadi syukurlah banyak-banyak kan? Kemudian Nabi bersenda gurau juga. Nabi bergurau. Bukan Nabi tak bergurau, Nabi gurau dengan isteri dia. Nabi bergurau dengan seorang tua. Orang tua tu tanya, wahai Rasulullah, nak tanya makcik ni boleh masuk syurga tak? Tak boleh, sebab yang dalam syurga tu semua muda-muda tu. Lagi lah makcik tu, sedih makcik tu. Lepas tu Nabi datang balik beritahu. Dia kata, makcik jangan kecil hati. Sebenarnya jangan risau, makcik besok bila masuk syurga automatik makcik muda. Boleh pergi. Nabi gurau ya. Bergurau kan tak gurau. Tapi kita gurau kasar salah Kan bini nak duduk ditarik kursi tu. Terbaliklah bini lah. Itu cari pasal nama Kan jangan. Nabi makan buah kurma dengan sahabat-sahabat Nabi. Macam perangai orang-orang kita lah makan sate. Makan sate, lidi letak kat pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Rupa zaman Nabi dah berlaku. Makan buah tamar. Bila makan tu, sahabat-sahabat ni makan. Biji ada letak dalam pinggan Nabi. Makan, biji letak pinggan Nabi. Tiga-tiga sahabat yang makan dengan Nabi masa tu semua baik macam tu. Yang Nabi pula dah nampak. Nabi baik tak rati je. Nabi makan, ya sudah dah habis kan, penuh pinggan Nabi tu. Sahabat tahu, ya Rasulullah, banyak aku makan ya Rasulullah. Nabi senyum, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolan. Pinggannya kosong, tak ada apa. Ya, Nabi gua mak. Nabi gua hebat tak libat. Semua kot, tak kono gitu kan. Nabi macam tu kan. Nabi main kerja-kerja. Nabi juga sebagai seorang bapa, Nabi juga sangat kuat bergurau dengan anak-anak dia. Bila balik, anak dia naik belakang dia. Anak dia usik belakang dia, usik kepala dia. Sahabat cakap, ya Rasulullah, aku pun tak pernah tengok, aku sendiri tak pernah buat anak aku macam tu. Dan bila dah main apa semua, bergurau semua bersusun. Nabi cium dahi seorang-seorang. Aku sendiri tak pernah cium dahi anak aku macam tu. Apa Nabi kata? Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Itulah kisah mohon tua tadi. Nampak tak? Jangan main. Kita dia either one. Either one lah. Sama ada mak dengan anak, anak dengan mak, ayah dengan anak, anak dengan ayah. Maknanya ayah tu kalau contoh tak bagi kasih sayang ke anak, maka dia belum tentu akan dapat kasih sayang anak dia balik. Macam tu juga anak tak bagi kasih sayang dekat ayah dengan mak, apa juga alasan, belum tentu lagi dia akan dapat daripada anak dia pula. Macam tu dunia ni berputar. Kan? Sampai masa sampailah kan. Kemudian sedekah. Perbanyakkan sedekah,
banyak betul keistimewaan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur, mencegah pada mati keadaan teruk, dan Allah pula menghapuskan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri daripada pemberian dia. Dan begitu juga Nabi selalu sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Nabi juga sebut, Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Lembah tau, bukan kata sepati, bukan sebilik, selembah. Bayangkan kat lembah tu penuh harta kita, 2 lembah kita punya. Nabi kata takkan cukup. Anak Adam akan minta lembah yang ketiga. Berapa ramai orang, aku besok dah kerja, aku dah pencen esok, tak payah fikir apa, duit EPF aku banyak, kredit SP aku banyak, tak payah fikir lagi dah, tinggal relax. Tiba-tiba pegang senapang jadi pengawal keselamatan. Saya bukan hina kerja keselamatan. Ada orang tu memang dia saja-saja nak kerja, ada orang bekerja sebab tak cukup. Rupa-rupa anak pun mengajar duit dia ada. Itu saya ceramah untuk kursus persaraan yang itu, untuk staf hospital universiti. Saya beritahu, duit pencen simpan, apa duit-duit untuk hari tua simpan, untuk nak pergi kuliah, nak isi minyak kereta besok, nak ke sana kemari, nak pergi bercuti, simpan. Jangan dia habiskan untuk tujuan-tujuan untuk anak kahwin lah apa semua. Anak tu nak kahwin, tapi kita orang tak ada duit, macam mana nak kahwin? Tayarlah kahwin, kau tak mampu. Yang kata kau, yang sadap kau, apa hal yang sesara dan macam tu jawab tu. Macam tu jawab. Mak ayah, bolehlah mak ayah nak tolong sikit-sikit, tak adalah sampai habis. Kan? Iyalah. Kan? Tapi sabarlah tuan-tuan, kan? Sabarlah. Allah Taala dah tulis dah. Mira Filzah bukan milik kita, macam itulah. Habis macam mana? Kan? Joki orang lain, kan? Ramai yang kecewa malam tu. Betul kau ni drama ke apa? Oh, ramai lah yang tanya, kan? Itulah dia. Tak apa tuan-tuan, syukur dengan apa yang kita ada. Walaupun isteri kita tidak secantik Mira Filzah Maya Karin, kan? Syukurlah. Sebab tutup lampu sama, selesai, habis itu. Tak payah poning-poning kepala. Tak ada mana dia tutup lampu menyala muka, jangan bohong tu, kan? Tak ada dah. Kan? Jadi tapi macam mana nak selesai tu? 2 lembah emas, minta lembah yang ketiga, macam mana nak selesai? Cara nak selesainya, Nabi cakap, carilah rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, settle. Itu je. Iya, orang ambil ni nak lagi. Tak, kalau orang cari rezeki yang halal, cukup. Dulu macam tu ya, cukup. Kan? Duit gaji 1,000, ada yang tak sampai 1,000 pun dulu, 300, 500. Kan, beli ni. Okey, masa tu ialah masa dulu barang murah, itu tak kira lah. Tapi pokok pangkalnya cukup. Ini masalahnya tidak cukup. Ada je nak buat. Pagi kerja kerajaan, potong buat Grab, malam niaga burger. Sudah macam burung kakak tua, sampai pejabat dah cari dah mantau. Macam mana? Tak cukup punya hal. Kan? Gaya hidup kena tengok. Kan, ukur baju kemampuan sendiri. Jangan jadi bak kata pepatah Cina, belum gemuk tapi dah bongkak. Dengar tu istilah tu. Belum gemuk tapi sudah bengkak. Jadi nak gemuk sikit-sikit makan lama gemuk lah. Ini di pantai badan tu biar ada bongkak sebab nak jadi gemuk macam orang tu. Kajap lah. Tu bincut sana buruk ke mana, kan? Tu dia. Kita sekarang ni payah, cabaran nak kuihkan badan, payah nak pula. Kita hampir-hampir pula nak PKP balik tu. Kan, ada macam ancaman-ancaman PKP. Berapa ramai orang yang payah nak kuih sebab dia PKP. Makan, minum, tengok TV, tidur. Makan, minum, tengok TV, tidur. Tu yang Datuk Hatan telefon saya tu. Ustaz, kita lepas PKP, so pakat-pakat pergi Polisen jadi pelampung tu. Badan semua bulat-bulat naik, kan. Yang orang perempuan lah dah masuk grup, masak apa pun tak jadi. Tu kan. Tu macam-macam benda kan. Semua tanya, nak makan apa ni? Jadi cari rezeki yang halal, cari rezeki yang halal. Kemudian Nabi sebut tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maknanya kita memberi lebih baik daripada kita menerima, jauh lebih baik. Yang keenam, nak ikut sunnah Nabi, silaturahim. Jaga silaturahim antara kita. Jangan berfirqah-firqah, Nabi kata. Jangan berpecah-pecah, Nabi kata. Kan? Nabi ajar
Pertama, Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Orang perempuan tak ada isteri, sayang pasangan kita. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kena sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah yang ada kat surau ni. Kena sayang sahabat-sahabat kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Makna selain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni geng belah sanun, Nabi tak ajar. Ni geng belah sinun, Nabi tak ajar. Ni geng belah sanan, tu masjid tanah sebut. Geng belah sanan kau jangan baik, tak ada, Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Ada ke dekat dalam ni? Dia tulis saf yang pertama untuk yang berpendapatan 5,000 ke atas, tak ada? Kan? Saf yang kedua yang 3,000 ke atas. B40 saf ke-6 ke belakang. Tak ada. Siapa sampai dulu dia lah, kan? Ikut penyerakan. Kena jaga. Kan? Jadi lain pada tu apa yang kita nak belagak-belagak? Tak ada bondo. Bondo yang kita belagak dengan bondo tak ada apa-apa. Baju aku. Ini kalau orang tengok pagi raya ni buntang ni. Siap ada garisan satu line. Bulan 1 tampak ni. Nampak bolang-bolang lah senia ni. Ada pula dia punya pelipet lain, kreatif, design terkini. Sekali PKP. Benda kau nak pakai. Anak nak balik kampung tak boleh. Buat rumah besar bawah, besar rumah kau. Senang anak nak balik, PKP tak boleh balik. Buat rumah besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada. Anak cerdik masuk asrama. Tak konteng-konteng. Amak pandang abah, abah pandang amak. Apa nak buat ni? Beranak lagi tu nampak tu. Ingat kau bertambah. Tak ya. Masuk asrama panas. Kalau rendah dah masuk asrama, masuk tahfiz. Lepas tu habis tahfiz, tengok cemerlang mulai akademik. Balik rumah sekejap, dah masuk universiti. Habis universiti, balik rumah sekejap, dapat tawaran kerja bagus. Dah keluar ni 9. Penjadah balik rumah besar-besar. Bilik seorang satu. Sudah malam ni kita nak tidur bilik mana? Kita tidur bilik alung. Biar dia memanfaatkan bilik-bilik tu. Kan? Ceponing kepala kan? Tu dah ada. Allahu Akbar. Tapi anak ramai untung. Anak 2 orang. Mesej. Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 26 hari bulan. Masih ada lagi anak-anak yang belum memasukkan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. 2 orang kali 500. 6,000 sebulan. Gila betul. Kan? Itulah beranak ramai. Kan? Rumah makin besar bukan makin ramai orang, makin tak ada. Kan? Jadi tak payah lagak-lagak. Baik antara satu dengan yang lain. Tengoknya. Kita ni kena syukur. Nikmat yang paling besar nak kena syukur. Pertama, anda banyak-banyak makhluk, ada makhluk hidup, makhluk mati. Allah tak pilih kita jadi makhluk mati. Meja makhluk mati. Ni makhluk mati. Ni makhluk mati. Kalau tak on memang kita tak pek nak hidup anda. Makhluk hidup pula ada 3. Alhamdulillah Allah tak pilih kita jadi robong, tumbuh-tumbuhan. Kalau robong asal maulud comel, asal tahun baru comel, kenduri comel, habislah kono racik kita ni. Buat lauk, betul tak? Juga syukur Allah tak jadikan kita haiwan. Macam kambing tadi, selesai kambing ni. Aku rasa kau ni, dia berburak kambing, berburak sama ni. Aku rasa kau ni. Dia ni tuan kita ni suka ni, maka kau daging banyak. Tak ada dah, aku dengar tuan kita suka tulang tu. Apa tahun tu panggil Samsul Debat, besar sikit sambutannya. 2 ekor jiun. Selesai 2 ekor orang Somalih. Jania kepala kambing letak depan pecamah. Ya Allah, tak terayuk tu. Saya tak pandai makan tu. Ada orang tu siap racik-racik potong bagi saya, baru saya makan. Tak pandai lah. Tak apa tali yang dibalut kat kepala kambing tu. Kan, tapi memang iyalah. Kan. Kan, nampak? Tuhan tak pilih kita jadi kangaroo meloncat-loncat kat Australia tu. Tak. Tapi Tuhan pilih kita jadi manusia. Nikmat tu. Kena syukur. Dalam banyak-banyak manusia pula, Allah pilih kita buka-buka mata Islam. Bukan semua orang dapat. Ada orang tu dah umur 30 baru jumpa Islam.
Dah umur 40 pun jumpa Islam. Dan orang ni lebih menghargai Islam daripada kita. Menangis dia mengingatkan zaman kejahilan dia. Kita dah 40 tahun, relax je. Abang Adam Qori 2012 sampai 2020 ni, dalam tempoh 8 tahun dia dah Islamkan 17 orang kawan dia. Kita berpuluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat, seekor pula. Kan? Tapi nak tunjukkan hikmah tu kita. Mana silap tanya balik. Silaturahim jaga. Dan dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Benda yang paling mulia di sisi Allah, dua benda, minta maaf dan memaafkan, tapi susah nak buat. Aku minta maaf lah, pahala aku minta maaf dengan dia, aku lagi tua pada dia. Aku ni lagi besar pangkat pada dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Macam-macam alasan tak nak minta maaf. Kan? Apakah syarat? Saya dah ajar ada dulu. Satu syarat untuk minta maaf dan memaafkan. Apa satu syarat nak minta maaf dan memaafkan? Apakah syaratnya? Ada satu syarat. Syaratnya adalah, mana ajar makin? Saya ingat surau ni lah saya beritahu. Syaratnya adalah tidak ada syarat. Tu syarat. Ya, kalau orang tu letak syarat, percaya cakap saya, dia takkan baik. Percaya cakap saya. Aku boleh baik dengan dia dengan satu syarat, bayar dulu duit aku 5,000. Jangan risau, bayar pun tak baik. Percaya cakap saya. Dia orang nak baik, kau ada duit sok kau bayarlah. Kan, nak baik macam mana? Kalau kau ada duit kau bayarlah, kau tak ada tak apalah, nak baik macam mana dah kau tak mampu. Macam tu ya. Kita kena faham bukan semua orang mampu kan. Kadang tu puas betul. Dia kais pagi makan 2 minggu lepas. Bukan kais pagi makan pagi. Kalau kais pagi makan pagi, balik modal ni 2 minggu lepas menyutang ni. Yo, sekarang tengah susah. Tengah susah. Buat projek pun, kontrak pun sekarang ni, dia nak barang-barang hardware tu kena bayar dulu. Tak ada lagi dah main ambil barang dulu kemudian bayar. Tak ada. Kalau bayar kemudian pun mahal pula ada charge tu. Jadi berhutang sampai ke sudah. Tu macam-macam. Cabaran. Kan, nak baik macam mana? Semua orang kono. Kan? Nah, itu tu sebab penceramah yang demand monong. Masuk bulan yang PKP tu, yang demand monong padan muka kau. Siapa suruh? 5,000 tak boleh kurang. Monong lah JK masjid tu. 5,000 tak boleh kurang lah. Saya dapat ceramah tu dekat sekolah kebangsaan Benter, Pahang, sempadan Kuala Lipis. 10 sekolah combine untuk motivasi UPSR. Tanya kan. Apa itu dia cakap dengan PA saya, tapi bajet kami 300 je. Terangkit koning. Jauh tu. Kan nak sampai ke Lipis kan jauh kan. Jadi, habis macam mana ni? Tak apa, jangan batal program. Saya tak suka batal program. Saya cakap dengan dia, cuba tanya ada tak tempat-tempat lain macam surau ke mana yang nak sekali kan lah. Tak adalah pun satu tempat ya. Kita tanya, dapatlah satu surau lagi. Surau tu pun bayar 300. Alhamdulillah, saya kata. Sampailah saya minta darah patin dulu ke Lipis tu. Pergi makan, sadap. Ikan patin steam Azmi. Pergi sana, sadap. Sadap. Mengangan etek nyawa dah sadap. Betul. Iya, betul. Tak sama. Betul. Makanya saya dah cuba dah. Memang sadap. Bau kan. Menyala-nyala api. Dia punya podeh. Tak payah cakap dah. Memang sadap. Malam ni sambal apa datang tak? Oh, tak datang. Ada seorang tu, dia biasa ceramah, dia menego sambal. Dapur Jogja. Dia punya sambal tu memang, dia orang pangan. Binio Indonesia. Dia tanam lado ke Taman Tok Wan tu. Lado Jakarta tu. Bila tumbuh tu, dia asalnya dia ada warna merah, kuning, hijau. Tapi bila dia tanam, hijau ke kuning-kuningan. Tapi dia masak sikit, dia podeh. Satu sambal hijau. Itu biasa. Satu sambal mak kandung. Dia podeh tapi manis-manis sikit. Paling podeh sambal mak tiri. Mau nangis makan. Tak tahan. Tapi Chef Zam, dia ambil yang sambal mak kandung tu, dia letak dalam kuali sikit, dia campur dengan sardin, letak potai. Macam ni lah cap Tak tahu lah, kalau sampai dia datang lah kot. Tapi itu dia. Macam mana lah sampai ladonya cerita tadi tu? Kek Benter tadi. Sadap. Lepas tu, bila saya nak ceramah kat sekolah kebangsaan Benter tu, 10 sekolah motivasi UPSR, Allah tunjuk kat saya. Bila sampai kat sekolah, rupanya 10 sekolah yang datang ni, 10 sekolah yang datang ni, setiap satu sekolah calon UPSR 2 orang. Sekolah ni seorang.
Sudah 10 sekolah, tak sampai pun 30 orang. Wah, kesian ni. Dan 300 yang nak bayar saya tu, cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Allahu Akbar. Kalau lah saya tolak, macam mana hampur dia orang. Kan? Jadi saya tak kisah tuan-tuan, bayar murah pun saya datang, nyisau. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Contoh. Kan fikir-fikir boleh kurang ni kan. Saja tuan. Ini betul, jangan kita panding-panding kepala kan. Hari-hari ceramah. Sebab satu, jangan demand tu je. Ni ago pula dia. Wahal dia menangis tu. Cerita rezeki daripada Allah. Macam mana? Dalam dia sendiri yang ajar kitab hadis 40 tu. Dia yang potik. Imam Malik kata macam mana dia potik, macam mana daripada Rasulullah Nabi beritahu apa? Empat kategori orang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Empat kategori. Pertama, menuntut ilmu supaya dia boleh berlawan dengan orang yang handal. Siapa lagi handal lagi? Dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang menengak kepada dia. Dia nak orang hormat dia. Kan susah. Rupa dilaknat oleh Allah orang tu. Ketiga, menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Yang keempat, menuntut ilmu supaya nak berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu. Berlawan dalam grup WhatsApp. Kan nak tunjuk siapa lagi handal, siapa lagi pandai. Tak payahlah tuan. Sikit lagi. Saya faham tu. Muka-muka suruh berhenti saya faham. Sikit lagi. Sabar. Nabi pun sabar. Kita pun kena sabar. Lepas itu kemudian solat. Perbanyakkan solat sebab nak ikut Nabi. Jadi banyak lagi sunnah-sunnah Nabi sebab Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahbani kana ma'i fil jannah. Jadi mana tu tanda sayang Nabi. Ingat tadi adabkan dengan pertama sayang Nabi. Kedua dengan bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Pertama sayang Nabi, kedua sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kena pun tidak. Kena baca sirah Nabi. Siapa isteri Nabi? Siapa anak Nabi? Kan? Siapa cucu-cucu Nabi? Yang ketiganya disebut tentang biqiraatil Quran. Dengan membaca Quran, insya-Allah kita dapat mengadabkan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 perkara yang kita kena minta dalam hidup ini. Yang pertama, mintalah apa disebut sebagai hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah supaya dapat beza mana yang buruk, mana yang baik. Kalau tidak, bona buruk rasa baik, bona baik rasa buruk. Pergi surau. Loh, kau pergi surau. Tu dia melih tu. Tengok orang dah cakap dan pergi surau. Eloklah pergi surau. Kan? Yang kedua, apa nak kau ajar? Kau ajarlah apa disebut sebagai maghfirah. Minta ampun daripada Allah banyak-banyak sebab kita semua ada dosa. Melainkan, siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah, setakat bulan 10 ni untuk tahun ni belum ada dosa oleh dia. Tahu angkat tangan? Nah, angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sadar diri. Kan? Berdosa. Kan? Saya ceramah dekat Ijuk. Saya naik Azia kan. Saya sampai awal besok tapi saya tak akan masuk dah. Saya akan parking dulu, let dulu. Bagi orang semayang, saya masuk saf belakang. Senang nak jamak dengan isyak. Bila saya jamak isyak, dah sudah saya jamak isyak, pak cik yang sebelah tu boleh tegur saya tu. Penceramah belum sampai lagi saya cakap. Sudah, hansalah masjid ke apa? Saya tanya lah penceramah siapa cik? Samsul Debat. Sudah. Dia tak kona saya siapa. Saya pun malas. Saya pun baru nak cakap. Saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai. Langsung diam. Saya cakap betul. Tak dapat cakap dah. Saya sonyap lah tuan-tuan. Sampailah tuan pengusi surau, pengusi masjid tu nampak. Tuan, mari tuan. Kita nak mula dah. Saya pun salam makcik tu. Ni sebelum PKP ni. Pakcik saya mula dulu. Dia pun pandang saya. Saya pergi sampai ke meja depan. Tengok pakcik tu dah tak ada. Balik dah. Cakap apa kan. Tapi tak ada apa, saya tak kacik hati dah. Kesian pakcik tu. Orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam orang ni malam pandang tak nampak ni. Kan tak nampak kan. Tak ada kan. Saya pergi ceramah dekat hotel butik Kuantan untuk staf TM. Apa TM Telekom. Pergi daripada saya ikut jalan lama, pagi dah bosol lumak gitu untuk kotor. Bosol lumak dah lama tak dengar kan. Saya ceramah kat Sarawak kan, saya sebut satu perkataan mengelintin. Ada seorang golak belakang tu terkeluar mengelintin. Rupa dia dah 10 tahun jadi guru takmir kat Sarawak, dah 10 tahun tak balik gombau. Dia terus tu ingat kat mak saya tak tu terkolak tu. Jadi kereta saya tu bosol lumak kotor lah, bosol lumak lah. Saya cakap dengan asisten saya, kopi basuh kereta ni, lepas tu gua datang sini. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Sampai ke lobi hotel butik tu, saya turun, dia jalan.
Orang yang menyambut tu steady ustaz, datang jauh-jauh naik Grab. Woi, kereta aku tu. Bayangkan tu. Ilah, parah betul dia ni. Adanya, itulah ustaz, siapa suruh naik kereta kocik? Saya pun jawab, sebab minyak dan bukan kau bayar. Macam tu jawab, macam tu. Ya. Apa susah? Tak ada hal dalam dunia apa tu. Kan? Minta ampun. Ngutuk-ngutuk orang, jangan. Banyak dosa kan. Yang ketiga, minta rahmat dari Allah. Sebab hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Nak dapat rahmat Allah ni, kena ibadah banyak-banyak. Kemudian, kasih sayang ni kita kena terapkan dalam kehidupan kita. Kita kena ingat macam mana Iskandar Zulkarnain, saya pernah share kisah ni. Dia sebelum mati pun dia dah cakap. Kan? Sebelum mati, Iskandar Zulkarnain ini adalah raja dalam sejarah Islam ni, antara raja yang paling beriman dan bertakwa sekali. Kan? Paling bertakwa sekali. Dia tentera di sini pun tak ada yang tinggal semayang, tak ada. Dan tentera dia sebahagian besarnya tak pernah tinggal tahajud. Nampak tu? Tu Iskandar. Dan Iskandar Zulkarnain kata, kalau aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Pertama, pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Yang kedua, pastikan waktu usung jenazah aku tu kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan pergi kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan kau biarkan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Kenapa? Yang pertama, nak beritahu dekat tabib tu, biar yang tabib handal-handal usung jenazah aku, nak beritahu kat semua, hebat mana pun tabib itu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, kau tabur harta kekayaan, kau akan tengok orang semua berebut ambil harta tu, nak beritahu harta tu kau tak boleh buat apa dah, dan tak boleh bawa masuk dalam kubur, orang lain kan ambil. Dan yang ketiga, tangan terkulai, nak tunjuk kat orang, dia nak beritahu apa? Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Bak kata budak sekarang, masa dah time, dia kata. Masa dah time. Sampai masuk. Manusia ni dia ada 99 perangkap kematian Allah siapkan. 99 perangkap kematian. Yang mana 99 tu ada yang lepeh, ada yang tak lepeh. Apa contoh perangkap kematian? Kayak sebelah kita, boom, accident. Sikit lagi kau tidak kita. Mana betul tak? Pernah tak jadi tu? Kan? Kita capek, kita lambat sikit, berhenti trafik light, orang tu terlajak, zap, bab, lunggah kat lalu. Ya Allah. Kalau tidak kita tadi tu. Naik motor, zap sikit lagi, nak jatuh masuk 6 parit tu. Masuk 6 parit tu memang lomeh. Sebab air tengah laju. Contoh, lepeh. Tapi dalam banyak-banyak perangkat kematian. Tengoklah yang dekat highway, ingat tak yang kabel apa tu jatuh tu, himpap kat kereta tu. Mana sangka kereta Mercedes tu? Bukan Razia. Bab kono mati. Ya Allah. Benar ada beberapa kereta pun cedera parah sebab dia langgar lepas tu. Jadi kita mungkin terlepeh, tapi ada satu perangkap yang biasanya kita tak boleh lepeh, iaitu perangkap usia tua. Itu tak boleh lepeh. Sampai masuk jiun. Kan? Dan siapa yang dapat sampai merasa tua, syukur Allah bagi peluang untuk tua. Ada orang muda-muda dah sakit. Tengok coronavirus, kena positif ya, boleh lagi. Tengok, boleh lepeh tak boleh lepeh. Kebanyakan yang tertewas orang yang dalam diri dia memang dah sedia ada penyakit, kebanyakan. Tapi bukan itu sebab, itu nak jadi sebab aja. Jadi sebab aja. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah tu. Kan? Saya faham. Bila sampai kan time macam ni dah 8.40 ni kita kena ikut SOP, jangan kita langgar. Kan? Jadi terbuatlah apa yang patut. Hidup kita ni ingat sementara je. Hidup dalam dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ingat tu. Kedua, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tu yang kedua. Yang ketiga, ingatlah perangkap kematian bila-bila masuk. Jadi oleh demikian, bersiap sedia. Salah satu kebaikan kita tengok pasal masjid tu, Masjid Bandar Baru Senayan tu, hamba Allah yang bersedekah, yang menyumbangkan, mewakafkan tanah tu jadikan masjid. Dia satu benda yang dia buat yang kita tak boleh lawan adalah dia boleh ada satu petak dalam tu siap standby untuk kubur dia kalau dia mati situ tanam. Itu yang Nabi sebut. Manusia yang paling hebat adalah manusia yang paling bijak, adalah manusia yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Pengusi khairat kematian pulai ni pun tak ada booking lubang kubur. Tak ada, mana ada. Tapi pagar tu dan punya, dan tak kira. Dia nak corner lot, rumah corner, kubur pun nak corner. Ada tak? Mana ada? Tak ada kan?
Tapi mati bila-bila masa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesediaan mengundang. Rindu betul nak datang surau ni sebenarnya. Saya baik Ustaz Syamuddin ingat saya lagi. Yang tak ingat lagi. Kemudian sedikit makluman, di luar sana ada sahabat-sahabat saya, biasalah dia berniaga tempat saya ceramah. Yang seorang tu daripada Tabun Haning Alu Gajah Melaka, dia bawa barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi, minyak bidara. Garam bukit, minyak bidara tu colek belakang telinga, kau mengulupu tu ada hantu ikut tu. Yang kedua ni daripada daripada Tampin. Dia berniaga madu tualang, madu kelulut, madu hutan. Orang perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu biar dia faham. Satu lagi produk yang tengah viral sekarang ni, yang heboh-heboh orang sekamat tanya hari tu, itulah dia saya bawa lah hari ni. Tak banyak, ada yang ada mana dapat ambil lah. Bukan ambil ya, beli. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur madu, campur dengan kurma. 3 kombinasi produk sunnah. Alhamdulillah, saya pun tak sangka rezeki Allah bagi satu produk sunnah ni bagusnya. Imam Masjid Felda Palun 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah boleh semayang berdiri dah. Dia beratus habis 6 bulan tu, dia berurut sana berurut sini. Tak sangka betul. Begitu juga seorang manager Bank Islam Seremban, mak dia duduk di Kelantan sakit lutut, alhamdulillah boleh. Orang perempuan yang pijak tumit sakit, tangan kebas-kebas, elok. Kemudian siapa yang gastrik, elok, ambil pagi waktu sahur tu makan, kalau nak puasa lah, ambil makan, lepas makan tu minum. InsyaAllah sampai petang kan konyak. Siapa nak diet pun elok, tapi kalau minum tu mentah darah sama, tak pek kurus dah. Kemudian susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia bukan kambing pulai. Bukan kambing sekamat, dia kambing daripada Holland, Belanda, dia tak ada bau. Kemudian begitu juga dia baik untuk orang perempuan yang hormon mengayau untuk kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poi boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau datang dia balik, joki lah tu kan. Jadi itu insya-Allah. Tapi memang elok kalau yang paling sadap sekali letak tu, kalau apa campur dengan madu sikit sadap. Memang sadap betul. Budak-budak dia ramai, budak-budak ni minum susu kambing tu dicampur dengan Milo, dah letak dalam petais, dia ramai minum susu sejuk. Tapi memang elok insya-Allah. Dia paling orang kata saya dah cubalah rasa tu kan, memang sedap lah. Anak-anak saya hari diulang bah dah habis, sedap kau. Dia kata suruh tambah stok kat rumah. Bah tu. Tapi itulah, nanti kan tengok siapa yang tak ada pun tak apa, yang kalau lah tak cukup kan bagi nama, nanti staff saya boleh hantar sampai ke rumah, tak ada masalah. Ya. Hari ni tak buat duit pun tak apa, bawa balik dulu, nanti transfer online. Kau terlupa nak ambil macam mana? Mana? Dia memang bangsa pelupa, sampai ke rumah lupa ambil macam mana kan. Jadi itu. Kemudian ada satu sambal Cik Ruby Apesal namanya. Sambal Cik Ruby Apesal. Apesal sebab apesal sedap sangat kata. Apesal guys memang sedap. Orang Singapura beli ni, dia kalau patut makan dengan nasi, tapi sudah digatah macam tu sedap. Nanti kan boleh test, ada tester boleh rasa. Kemudian ada satu buku kahwin bukan nak suka-suka jang. Yang heboh nak cari kedai buku, kat pasaran RM16. Hari ni kita bagi offer RM10 saja. Kalau malih nak baca, letak reben hadiah kat orang kahwin minggu ni. Kan? Sekarang kan musim mengawan ni. Setiap minggu kena kahwin, hadiahan. Tu ya. Itu saja pada saya tuan-tuan. Sungguh yang baik datang dari Allah SWT, menekuan punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.